Didik TV KPM. Okey, kalau nak beli telur dalam RM100 juga ni. Yang ni nak beli tepung ni macam ni. Aduhai, cukup ke tak cukup ni? Aduh, pening betul lah. Hai. Syafiqah, kenapa tu? Ni saya ni Kak. Saya nak buat kuih. Pakar pun buat kuihnya. Tapi saya ni tak cukup modal pula sekarang ni. Sebenarnya Kak Syafiqah, akak suka kuih-kuih Syafiqah ni. Sedap-sedap semuanya. Rugi kalau Syafiqah tak boleh jual kepada orang lain. Itulah Kak. Tapi modal tak ada macam mana? Okey, macam ni Syafiqah. Apa kata kita jadi rakan kongsi. Akak ada duit, akak boleh keluarkan modal untuk Syafiqah. Okey, nanti Syafiqah bangunkanlah Syafiqah punya bakery ni. Nanti soal untung, soal rugi tu tak apa. Yang penting kita usahakan dulu. Bagus juga idea tu Kak. Saya usaha dulu, akak keluarkan dahulu modal. Boleh Kak? Boleh. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Murid-murid di rumah dan di talian, kita berjumpa lagi untuk jenis akad yang seterusnya. Mari kita imbas semula apa yang kita dah pelajari sebelum ini, iaitu akad yang pertama, akad pertukaran. Yang kedua, kita dah belajar tentang akad kebajikan. Dan seterusnya pada hari ini kita akan belajar tentang akad syarikat. Jadi sebenarnya apa yang murid-murid dapat lihat sebentar tadi adalah salah satu bentuk daripada perkongsian ataupun syarikat yang mana kita boleh bekerjasama antara dua pihak. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari apakah pula contoh-contoh akad syarikat. Yang pertama kita kenali dengan nama musyarakah. Apakah itu akad musyarakah? Akad musyarakah ialah kerjasama antara dua pihak atau suatu usaha tertentu yang mana masing-masing memberikan sumbangan dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan tersebut. Contohnya, pihak bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa mengenakan kadar faedah. Jadi, untuk perkongsian musyarakah, dia berbeza dengan apa yang Ustazah dan Syafiqah lakonkan sebentar tadi. Jadi, apa yang ada dalam musyarakah? Musyarakah bermaksud kedua-dua pihak berkongsi modal dan berkongsi kepakaran ataupun kerjasama dalam membangunkan perniagaan tadi. Kemudian untung dan rugi juga dikongsikan bersama. Jadi musyarakah fi awalu wa akhiruhu, semuanya dilakukan bersama-sama. Okey, berbeza pula dengan contoh akad yang kedua yang kita panggil mudharabah. Apakah maksud mudharabah? Mudharabah ialah kontrak perkongsian atau usaha sama antara pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Contohnya, air sirap kordial yang dijual oleh Mak Limah sangat sedap. Okey, Pak Abu meyakini kualiti air sirap Mak Limah tersebut dan Pak Abu sanggup mengeluarkan modal supaya Mak Limah dapat memajukan perniagaannya. Jadi, anak-anak, ini adalah contoh yang dekat dengan apa yang Ustazah dan Syafiqah lakonkan sebentar tadi sebenarnya. Itu kita panggil mudharabah. Okey, maksudnya seseorang ada modal, seseorang ada kepakaran, jadi berusaha sama sebagai pemberi dan orang kata pemaju ataupun pengusaha perniagaan tersebut. Okey, jadi dari segi aspek kerugian dan keuntungan juga bergantung kepada kesepakatan bagaimanakah bentuk keuntungan yang akan dibahagikan. Maknanya mereka boleh ada persetujuan lah. Ya, betul. Dia tidak seperti macam musyarakah tadi. Kebanyakannya kita sama. Kita bekerja sama, usaha sama-sama. Tapi yang ini dia lebih kepada seorang pemodal dan seorang pemajunya. Okey, baik.
Jelas ke? Sebelum tu kita tanya anak-anak murid di talian. Kalau jelas, angkatkan tangan. Jelas tak? Jelas Angkat tak? tangan. Okey. Okey. Baik. Jadi itulah dia musyarakah dan mudharabah. Tapi Syafiqah, ada satu lagi jenis yang akan Ustazah cuba sampaikan pada hari ini, iaitu yang keempat, akad ejen. Ejen. Jadi akad ejen ini, apa agaknya yang Syafiqah faham tentang ejen? Kalau saya faham tentang ejen ni, mereka yang dilantik. Boleh ke? Boleh ke? Ya, betul lah tu. Mereka yang dilantik. Nak lantik untuk apa tu? Untuk apa tu? Untuk apa tu? Jadi biasanya ejen ini kita lantik untuk mewakilkan kita. Betul tak? Betul. Kita nak mewakilkan kita. Contohnya peguam. Kan? Jadi sebenarnya yang hendak orang kata membawa kes di mahkamah tu okey adalah kan? diri kita, tapi kita lantik peguam. Kita lantik peguam. Jadi peguam tu ejen lah. Jadi begitu. Jadi itu adalah salah satu daripada contohnya. Jadi apakah itu ejen? Apakah contoh untuk akad ejen ini? Akad ejen ini yang kita panggil adalah akad wakalah. Wakalah, wakil. Wakalah, wakil. Apakah itu akad wakalah? Iaitu satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarat kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Jadi apabila kita bercerita tentang wakil, ia adalah proses yang mana kedua-dua pihak itu masih hidup. Cuma kita menjadi wakil ataupun orang yang telah dilantik untuk melakukan bagi pihak orang tersebut, orang yang masih hidup tersebut. Jadi contoh-contoh untuk wakalah ini ialah penghantar barang ataupun penjual insurans. Jadi Ustazah pun dah berikan contoh yang lain tadi kan, contohnya macam peguam. Jadi itu adalah wakalah. Baik. Jadi kita nak ujilah juga murid-murid kita ni kan. Ustazah terangkan, faham ke tidak anak-anak kan. Jadi hari ini kita pergi kepada kuis spontan. Jadi untuk soalan yang pertama. Ustazah nak tanya, apakah maksud dan perbezaan antara musyarakah dan mudharabah? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab tu? Hafiz. Selalu jadi yang pertama Hafiz ni. Baguslah Hafiz. Okey Hafiz, dipersilakan untuk menjawab. Musyarakah dia dua pihak yang berkongsi modal dan tenaga untuk membangunkan suatu perniagaan. Manakala bagi mudharabah, dia seorang keluar modal dan seorang lagi dia sumbang tenaga untuk bangunkan perniagaan tersebut. Ahsanta, Thayyib, bagusnya Hafiz kan. Dapat berikan dua terus lah. Dia terus boleh berikan perbezaan. Ini kalau ikut aras kesukaran ni dia dah mencapai tahap yang lebih tinggi daripada faham lah. Bagus Hafiz. Okey, jadi kita berikan ganjaran untuk Hafiz Syafiqah. Sebab Hafiz dia boleh bagi perbezaan, kita bagi dua ganjaran untuk ganjaran. dia. Okey, terbaik. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya bersedia anak-anak, kita ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, jeng. Okey. Soalannya ialah, Ustazah sebut tadi tentang wakalah. Wakalah ni boleh tak anak-anak murid kaitkan wakalah, sistem wakalah itu dengan apakah contoh-contoh wakil ataupun syarikat yang menjalankan menjalankan perniagaan wakalah. Dia nak siapa nak cuba? Mengamalkanlah kan. Mengamalkan akad wakalah. Ada siapa nak cuba? Saya Ustazah. Okey Hafiz, dipersilakan. Kita boleh menggunakan wakalah dalam kehidupan ni dari segi membuka ruang pekerjaan Ustazah. Okey. Jadi apakah dia? Pekerjaan yang boleh kita lakukan di Foodpanda, GrabFood, Pos Laju ataupun GDEX.
Okey. Jadi wakalah. Sebenarnya, terima kasih Hafi. Bagus jawapan Hafi. Wow, itu memang jawapan yang aplikasi betul tu. Jadi betul tu Hafi. Sebenarnya, dalam kita sedar ke, kita tak sedar ke, dalam kehidupan seharian kita, orang-orang yang menjadi, orang kata mengamalkan akad wakalah ini sangat memudahkan urusan seharian kita. Kalau tidak, kita ni nak beli makanan, kita memang kena datang ke kedai, betul-betul berdiri dan beli makanan tadi. Betul. Tapi dengan adanya akad wakalah dalam muamalah Islam, dia telah memudahkan kita. Kalau kita ada masalah kenderaan kan, tapi kita nak makan ni, lapar ni, call je Foodpanda. Jadi begitulah bentuknya. Betul, bagus Hafi. Jadi kita bagikan ganjaran untuk Hafi. Okey. Ataupun contohnya untuk menghantar barang, nak post barang kan. Nak hantar barang. Kalau tak, kita sendiri yang kena keluar, kena hantar. Maunya kita duduk di Johor nak hantar barang di Perlis kan. Berapa kos yang kita telah guna semata-mata untuk lain. Jadi kita wakilkan, apa kata kan? Kita wakilkan kepada pos laju. Sekurang-kurangnya dia dapat mengembangkan perniagaan tadi, membuka perniagaan tadi untuk atas dasar akad wakalah ataupun wakil. Boleh ke anak-anak yang lain faham? Boleh, insya-Allah. Boleh tak? Insya-Allah. Kalau boleh, cuba tunjukkan good macam ni. Okey, good. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Syafiqah, itulah dia akad-akad yang ada. Jadi sebenarnya kita masih belum habis lagi, tapi untuk sampai di sini, Ustazah rasa anak-anak ni boleh dah untuk mengenal pasti dan boleh membezakan ke semua akad yang kita pelajari ni tadi, sampailah ke wakalah ni tadi. Terima kasih Ustazah atas penjelasan yang diberikan berkenaan dengan satu akad yang baru juga, maksudnya yang baru dalam segmen ni, iaitu akad mengenai syarikat dan juga akad wakalah. Kita boleh amalkan perkara tersebut dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Ustazah, kita nak bagi rehat seketika ya. Kita kembali selepas ini, slot menengah atas Didik TV KPM.